Kak Ain ready ke? Okay. Okay. Alright, sambung ayat 42 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wow dan la, jangan talbisu, kamu campur adukkan al-haqqa yang benar bi dengan al-batili yang batil. Wow dan taktumu, kamu sembunyikan al-haqqa yang benar. Wow dan antum, kamu ta'lamuna, kamu mengetahui. Dan jangan kamu mencampur adukkan yang benar dengan yang batil, dan kamu sembunyikan yang benar, dan kamu mengetahui. Oke, Kak Ain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wow dan la, jangan talbisu kamu campur adukkan al-haq yang benar dengan al-batil yang batil. Dan wow dan taktumu, kamu sembunyikan al-haq yang benar, dan wow dan antum, kamu ta'lamuna, kamu mengetahui. Dan jangan kamu mencampur adukkan yang benar dengan yang batil, dan kamu sembunyikan yang benar, dan kamu mengetahui. Okay, Kak Suzy. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan la, jangan talbisu, kamu campur adukkan al-haqqa yang hak bi dengan al-batili yang batil. Wa dan taktumu, kamu sembunyikan al-haqqa yang benar. Wa dan antum, kamu ta'lamuna, kamu mengetahui. Dan jangan kamu campur adukkan yang benar dengan yang batil, dan kamu sembunyikan yang benar, dan kamu mengetahui. Okey. Okay, wow ni dan huruf ataf. Kata sendi ataf. Kerja dia apa? Menyambungkan isim dengan isim dan kata kerja dengan kata kerja. So dia menyambungkan ayat yang sebelum ni lah. Ayat sebelum ni cerita tentang apa? 42? 42 cerita tentang apa? Baru minggu lepas. Cerita ayat-ayat, penurunan ayat. Kebenaran sebuah ayat yang diturunkan tu, iaitu wahyu, itu adalah sebuah kebenaran. So sambung daripada tu dia letak dan kat sini. Lepas tu dia sambunglah dalam ayat wahyu tu, janganlah kamu campur adukkan. Okay, talbisu la. Bila ada lam kat sini, la. Jadi dia apa tu? Jadi fi'il apa ni? Yes, ayat larangan. Kata kerja larangan. Kata kerja larangan dalam bahasa Arab dia? Syarat. Ada fa'il nahi. Yes, nahi. Nahi, jangan. Kita tengok cerita Hindi kan. Nahi, jangan. Okay, al-haqqa adalah isim. Tanda isim alif lam di depan kata nama ya. Tanda kata nama dia ada alif lam di sini. Bi huruf jar, al-batili alif lam depan, automatik dia adalah isim. So bila isim lepas jar, huruf jar, kata sendi jar, jadi al-batili Baris bawah. Okay, wow dan rotaf taktumu, kamu sembunyikan. Fi'il apa taktumu? Fi'il mudhari. Yes. Mudhari. Okay, dia sama, lebih kurang sama je fi'il mudhari dengan fi'il nahi. Lam, tambah lam je. Kalau nak jadi taktumu, kamu sembunyikan. Jangan kamu sembunyikan, tambah je lam kat depan tu. Jadi la taktumu. Jangan kamu sembunyikan. Dan lagi satu,
Pecahan untuk fi'il mudhari' itu ada 14, tapi untuk fi'il nahi dan amar hanya ada 6 saja. Hanya menyentuh pihak kedua sahaja, lelaki dan perempuan. Kalau fi'il mudhari', fi'il madi, dia menyentuh 3 pihak. Pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. So dia ada 14 pecahan. Okay, al-haqqa isim. Tanda isim apa? Alif lam di depannya. Waw atau antum. Kamu. Dhamir. Yang jelas nampak di sini. Tidak bersambung. Okey. Ta'lamuna, kamu mengetahui. Tanda dia apa? Tanda mudhari'nya ta di pangkal. Ta di depan dia. Waw ni dia hujur. Kamu. Dia ada dhamir apa kat sini? Ta'lamuna ni. Kamu mengetahui tak lamuna. Damir mustatir. Dhamir guna. Betul dhamir mustatir. Dia tersembunyi. Lagi? Yang pihak keberapa? Bilangan keberapa? Ketemu. Ta'lamuna. Bilangan Ketiga. jamak. Kedua jamak. Jamak kedua, pihak kedua. Bilangannya jamak, pihaknya pihak kedua. Okey, pihak kedua lelaki. Dalam bahasa Arab dia apa? Mukatabah. Muzakkar. Muzakkar. Muzakkar, mukatabah. Okey, jamak muzakkar, mukatabah. Mutakallim? Mufatak kan? Sorry, mukatab, mukatabah. Perempuan, mukatab lelaki. Lepas tu ghaib, ghaib dengan ghaibah. Ghaib. Dia ghaibnya, ghaib. Alright. So, sini kita boleh jadikan dia daripada fi'il. So, asal fi'il nahi, dia daripada fi'il mudhari'. Okay, tambah lam di depan je. La talbisu, jangan kamu campur adukkan. Taktumu, la taktumu, jangan kamu sembunyikan. Maksud apa lagi saya kita jumpa? La tahrabu zina, jangan kamu menghampiri zina, nahi. Semua kata kerja nahi. La takhdab, jangan kamu sombong. Lepas tu, jangan kamu membuat kerosakan. Surah Baqarah selalu jumpa. Jangan kamu buat kerosakan di dalam bumi. La yufsiduna, jangan kamu membuat kerosakan. Ardi di dalam bumi. Okay, ni ulang kaji. Hari itu kita ada penambahan iaitu isim isyarat. Okay, bahagian nahu. And then dengan i'rab bagi lafaz isti'azah. So, isim isyarat yang perlu kita lebih ambil berat adalah ini daripada itu. Itu ke ini kan? Yang dekat. Ini ya, dekat. Jauh tu itu. Sorry. Itu yang dekat kan? Ini yang jauh kan? Ini Bukan, ini yang ini dekat kan? Ini yang dekat Ini sini, itu sana. Dia dekat, itu jauh. Haza ini. Ini jauh lah. Hazard. Kan? Betul lah, ini dekat lah. Ini dekat Hazard. Itu. Oh, okay, sorry. Itu tu jauh. Terbalik dah ni. Zalika itu. Okay. Zalika. Selalu kita jumpa ulaika jamak. Surah apa? Ulaika. Surah Al-Baqarah. Surah bahagian permulaan. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di kitab Al-Quran ni dia hanya untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa tu apa? Orang yang sedang berusaha untuk menjauhi larangan-larangan. Menjauhi keburukan di depannya.
Okay. Siapa yang mahu je lah Quran ni, dia kata kat situ. Siapa tak mahu tak dapatlah Quran tu. Okay. I'rab bagi lafaz isti'azah. So kita ada belajar hukum baru masa tu iaitu hukum majrur. Okay, ada perasan kan? Hukum dia majrur. So kita baru belajar hari tu. Nama dia hukum majrur, tanda dia apa? Kasrah. Bila kasrah, kita panggil dia hukum majrur. Hukum majrur baris bawah. Contoh macam itulah. Bila ada kemasukan huruf jar, so dia mesti baris bawah. So contohnya lillahi, lillahi, Allahi, hukum dia majrur, dimajrurkan oleh tandanya kasrah. Li. Sorry, dimajrurkan oleh li. Majrurun bi li. Kasratun. Okay, dia dibaca baris bawah Baris bawah. oleh kerana kemasukan lam, li dan tandanya adalah kasrah baris bawah. So total sekarang kita dah belajar marfu' baris depan tanda dia dhammah, mansub dibaca baris atas tandanya fathah dan hukum majrur dibaca baris bawah tandanya adalah kasrah. So 3 dah kita dah belajar secara umum lah. Secara ringkas ni kita dah melalui 3 hukum. So dalam ilmu i'rab dia ada 4 hukum saja. Hukum dhammah, hukum marfu', mansub, majrur dan majzum, iaitu tanda mati, sukun. So keempat-empat ni dia setiap perkataan yang berlaku terjadi hukum ni adalah kerana beberapa faktor. So kita dah belajar 2 ke 3 faktor tak silap saya. Pertama, yang ada huruf lam, huruf jar di depan dia tu, dia disebabkan kewujudan huruf jar tu, dia isim selepas dia tu kena hukum dia majrur. So tu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kenapa dia marfu'? Sebab dia berada di tempat maf'ulun bih. Ingat tak? Sorry, maf'ulun bih ke mubtada dah? Sorry, mubtada. Dia bila dia mengambil tempat mubtada, dia jadi hukumnya marfu' kena baca dhammah. Bila dia jatuh dalam kawasan maf'ulun bih, hukum dia baris atas. Objek yang dibincangkan, contohnya Ali menendang bola. So bola itu adalah objek. So apabila bola itu mengambil tempat objek, automatik perkataan itu mesti berbaris atas, iaitu hukum dia adalah mansub. So itu adalah faktor yang ketiga. Faktor yang kedua tu mubtada. Bila isim tu berada di tempat mubtada, iaitu subjek. Subjek itu adalah perkara yang dibincangkan. Contoh, orang-orang yang beriman, mereka merendahkan pelihatan-pelihatan mereka. So kita membicarakan siapa kat sini? Orang-orang yang beriman. So dia adalah subjek. Subjek itu topik utama lah. So kalau kita gosip kan, gosip Kak Limah ni buat ni. So kita tengah cakap dengan siapa? Kita tengah cakap dengan, kita rujuk kepada siapa? Iaitu Kak Limah. So Kak Limah itu adalah mubtada, subjek yang kena berbaris dhammah. Okay. So kita secara ringkasnya kita dah sentuh 3 faktor yang menyebabkan setiap perkataan itu kenapa dia kena baca marfu', kenapa dia kena baca mansub. So 3 ni kena ingatlah. Nanti kita akan belajar yang baru pula, yang lain secara sikit-sikit. Alright. Okay, apa kerja huruf inna wa akhwatuha? Inna.
Inna wa Oh, akhwatuha. Inna. Kata sendi Inna dan kawan-kawannya. Apakah fungsi mereka? Alhamdulillah. Masihkah anda ingat? Inna. Ya, sekejap ya. Huruf Inna. Contoh dah, bagi contoh dekat dalam Al-Quran ni. Contoh sekali. First tu kena tahu lah huruf Inna tu yang mana satu. Huruf Inna sikit je. Inna. Inna Anna. Menasabkan isim dan merofokkan khabar kan? Yes, Okay. betul. Anna dan kawannya menasabkan isim atas baris Betul. depan khabar. Baris depan kan kalimat Predikat. kalimat Menasabkan isim. isim tu baris atas. Masukkan khabar dia. Khabar tu apa? Merofokkan baris depan Predikat huraian. Ya, predikat huraian. Contohnya subjek. So kita tengah membicarakan seorang subjek kat sini. So selepas membicarakan subjek itu adalah predikat yang menghuraikan dia. Menghuraikan subjek tersebut. So dia adalah khabar. Bila dia khabar, dia kena Baris marfu' depan. baris depan. So kat sini dah boleh jadi faktor yang keempat. Kenapa dia kena baris atas dan baris marfu' disebabkan ada kemasukan huruf Inna dan kawan-kawannya. Okay. So kat sini kita boleh nampak fungsi kita kena tahu ilmu nahwu, ilmu saraf dan ilmu i'rab. Kalau kita tak tahu ilmu nahwu, kita tak boleh nak i'rab dia. Okay, kalau kita tak tahu saraf, nanti kita tak dapat tangkap dia ni asal perkataan apa. Sebab kalau kita tak tahu perkataan asal dia, kita nak memberi dia hukum tu susah. Hukum baris dia macam mana, nak mengenal dia tu, dia isim ke, dia fa'il ke. So, tiga-tiga ni ilmu ni dia berkaitan antara satu sama lain. Bersangkut paut. Okay, contoh kemasukan huruf Inna dekat Al-Quran kat mana? Yang kita Inna lalu ya. anzalna. Inna. Yang kita dah belajar. belajar. Ma, bagi Sekejap, contoh. tengah cari. Saya rasa kita dah masuk page keempat Cepat juga ke tepi ya. Kelima, 6 dah. 6 dah. Dia kalau yang macam macam tu pun termasuk ke? Ya. Inna bahawasanya. Lakin tetapi. La'alla. Anna bahawasanya pun boleh. Tu ayat 6. Ayat 6 ada. Kakak kalau. Mama. Innal ladzina kafaru. Ya, ayat 6. Bahawasanya segala yang telah ingkar mereka. Adik. Okey? Tak banyak sangat lah huruf Inna ni nak bagi contoh. Mudah-mudahan kamu Ayat 20. Ayat 25 pun ada kan? 25. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Anna lahum. Bahawasanya bagi mereka. Annalahum. Ayat 25. Annalahum. Bahawasanya bagi mereka Wabashiril syurga. ladzi. Wabashiril ladzi. Bahawasanya bagi mereka syurga ia mengalir daripada bawahnya oleh sungai-sungai. Anna lahum. Domir ni mabni, tak boleh berubah. Okay, ada isim yang tak boleh berubah ya. Kena tahu
Hari tak boleh bangun. Okey, kalau macam kita belajar ni, kalau kita jumpa secara asalnya, tiba-tiba dia lain daripada asalnya kerana mungkin dia mengambil tempat yang tak boleh berubah. So dalam bahasa Arab ni dia ada dua lah. Satu yang boleh berubah, satu yang tak boleh berubah. So kita jangan panik pula kan. Okay. Inna Allah la yastahi. Bahasanya Allah tidak ia malu. Bahasanya Allah tidak ia malu. La yastahi, ia malu. Sabar. Mungkin betul lah. Inna Allah la yastahi yadriba rasul. Jadi dia tak marfu', yastahi. Yastahi. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' asal dia, hukum dia. Itu saya cakap apa? Fi'il mudhari', fi'il madi asal dia hukum apa dia? Hukum marfu' Ingat tak? Fi'il madi. Sekejap. Kamu saya dekat sana. Jauh. Nak buat nota ke? Kita buat nota kecil tu. Okay. Hukum asal bagi fi'il madi. Fathah. Okay, fathah. Fathah tu hukum dia adalah apa? Hukumnya mansub. Mansub tandanya fathah. Okay, asal fi'il mudhari' mesti berbaris dhammah. Jadi ia yasti mudhari' yastahyi. Dari dhammah. La yastahyi sebab ada la nafi kat situ. Okay, sebab ada la nafi tu. Innahul haqqu. Ayat 26. Innahul haqqu, bahawasanya dia yang benar. Bahawasanya dia yang benar. Innahu. Isim domer. Isim domer. Dia tak boleh. Marfu' untuk khabar. Bahawasanya dia yang benar. So yang tu khabar. Al-haqqu tu menjadi khabar kepada dia yang benar. Okay, ada tempat-tempat yang dia tak berubah ya. Dia ada sebab kat situ. Tapi yang jelas kita nampak ayat 6 innal ladzina kafaru. Alladzina itu isim, kafaru tu adalah dia punya khabar. Alright. Alladzina kafaru. Okay, masuk sikit ilmu saraf. Ilmu saraf macam mana langkah pertama nak mengenal sesuatu perkataan tu? Mana. Okay. Buang imbuhan dia tu. Okay, contoh kat sini ayat yang kita baca tadi. Daripada talbisu. Okay, apa asal dia kat situ? Talbisu. Cari kata asal. Lam basi. Lambasin. Lambasi. Yes, betul. So kita buang tanda domer dia iaitu ta dan waw alif sukun ni. So tinggal lam, ba dengan sin. Sin. So saya ada ajar itu kan, kalau tak pandai nak tahu dia punya dia daripada kumpulan mana, buka corpus. Oh, yang tu corpus. Nampaklah.
Rasa dalam ni tak ada corpus. Kat sini ada. Okay, buka corpus nak tahu dia dari bab berapa. So, bab okay, English translation kita dekat surah Al-Baqarah ayat 40 apa tadi? 43 Tak silap 43. 42. 42. 42. So, Lam ambil basin. mormologi. Mormologi. Labisa. Tak bisa. Tak. Tak labu nak. 42. Tak ke masalah. Labisa. Mana dia tu? Talbisu. Okey. Labisa. Perut dia lam basin. Dia tak balik bagi bawah. Semak kamus. Yalbasu. Labisa yalbasu. Nabisa yalbasu. 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 Jadi dia bab ke? Kejap. Ke berapa? Yalbasu bab yang ketiga. Nabisa Basu. Salah. Sorry. Yalbisu ke yalbasu Bab tadi? yang kelima. Balisa yalbasu bab yang keenam. Balisa yalbasu. Okey, bab Betul tak? 6. Bab keenam. Tak tahulah hari ni. Saya tanya Kak Nur sebab pegang kamus kan? Betul tak? Kena yakin lah kalau kamus sudah keluarkan benda tu. Betul lah. Dia takkan lari jauh punya. Kamus Siapa? Kak Nur. Kak Oh, Nur Ain. Saya kamus lah. Kamus. Yakin. So yakin tak bab 6? Yakin ke tak yakin ni? Yakin lah. Yakin lah. So, Sebab dia yalbasu tu. Yalbasu. So saya pilih bab 6 lah. Bab 6 Fa'ala yaf'alu. So dia duduk bab 6. So daripada situ yalbasu. Daripada yalbasu nak tukar menjadi Talbisu. aku campur adukkan. Bunyi dia Aku campur adukkan. Aku kita dah yalbasu jadi albasu. Albasu. Aku campur adukkan. Albasu. Okey. Albasu. Fi'il mudhari. So daripada jangan kamu campur adukkan. Okey, macam mana nak buat aku campur adukkan? So first step kena tahu akar dia, lepas tu buka kamus, bab ke berapa, lepas tu baru kita tasrifkan dia. Jadi al-basu. Aku campur adukkan. Albasu. Alright. Albasu. Al-basu tu macam mana Ustazah dapat? Ni kotak dia ni kena hafal. Ni dah dapatnya. Dia duduk kat mana? Al-basu. Ni, ana, aku. Fi'il Mudhari. Damir yang tersembunyi itu adalah ana, aku. Kita ada lagi 5 minit. Okay, kotak ini dia kita jangan copy paste terus ya. Sebab kita bukan membincangkan ja'ala. Kita membincangkan dari apa? Lam, ba dengan sin. Labasi. So kita just tukar dia je. Tukar dia, bukan copy paste Okay, kita ada lagi Labisa.
Kemudian dia jadi yalbisu. Yalbisu jadi akbisu. Yalbisu. Yalbisu. Alright. Ada apa-apa lagi nak tanya ke? Untuk ulang kaji? Nak tanya yang pasal tadi tu yang mubtada tu dan maf'ul bih tu kan tadi contohnya Nabila bagi contoh Al-Baqarah ayat 6 kan, innal ladzina kafaru. So Ya. inna tu adalah huruf inna tu lah. Ya. Lepas tu yang baris bawah tu baris depan tu yang kafaru tu ke yang Ya. dimaksudkan? Oh, okey. Bukan yang al-lazi tu Al-lazi tu Kafarunya. menasabkan isim. Kerja huruf inna menasabkan isim, merofokkan kabar dia. Membaris Oh, jadi ataskan. Jadi kabarnya kat situ kafaru tu lah. Ya. Okay. Dia menghuraikan orang tu. Okay. Orang-orang yang kafir. Inna Allah ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun. Maksudnya Allah yang Maha Pengampun. Yang kafir. Inna Allah Annahul haqqu. Maksudnya dia yang benar. Apa dia? Domah. Dia dari labisa tu makna dia pakaian kan? Memakai. Memakai. Itu bila dia tukar dekat ayat Al-Quran ni dia jadi jangan campur adukkan. Campur adukkan. Tapi dalam tu ada perkataan campur adukkan tak? Campur adukkan. Oh, Ada, dalam ada. apa tu? Dalam kamus tu ada tak senarai yang menggunakan perkataan campur adukkan? Ada ke? Ada ke tak ada? Dekat bahagian labisa ni ke? Labisa ni ke? Ya. Kadang-kadang dia ada atas, kadang-kadang ada Labisa ni bawah. tak ada. Tak ada. Tak ada lah pula. Sepatutnya dia tak lari jauh lah. Dia mesti ada kat sekitar tu. Lepas nanti saya check. Sebab kita ada lagi seminit lah. Okay. Kita kena selesaikan kita punya kelas hari ni. Okay. Terima kasih kerana join. Terima kasih kerana berkongsi ilmu. Okay, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Okay, baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah.